suara saja. Okay. Baik, so tadi dalam tajuk yang besar ni, Al-Asaru Al-Mastabatu min Intisal Zaujin, ada 4 tajuk kecil di bawah dia. Sebenarnya kita dah belajar lebih kurang 3 kan, 3 atau 2 ni. Idah ada sikit lagi. So yang pertama Al-Hadanah dan Roja'ah, kemudian Idah dan juga Amwal Syarikah. Okay. Al-Hadanah, tengok lah ni. Ayat wa tarbiyah. Dari segi bahasa, dari segi syarak, dalil, kemudian tertib berhak mendapat hak hadanah. Kemudian syarat hadanah, rujuk ar-raja'ah, apa nama ni, ta'rif, dia dalil daripada Quran dan Sunnah. Kemudian rukun, rujuk dia ada rukun dan juga syarat. Syarat kepada rukun dia. Okay, ada 3 rukun dan juga ketika 3 rukun ni ada syarat-syarat dia. Yang telah pun kita bincangkan sebelum ni. Kemudian masuk tajuk Al-Iddah. Okay. Al-Iddah. Iddah. Nyata Ta'lim wa Ta'alum wa Ta'lim. Oh, Iddah ni tak silap saya waktu kita pergi PCR cerap itu kan. Wah, kita tengok dia sikit. So, bahagian Iddah. Iddah ada 2. Iddah wafat dan iddah perceraian. Okey, jelas? Jelas tak suara? Jelas? Jelas. Apa nama ni? 4 tu tak ada yang pindah Tak ada rasanya. Baik, apa nama ni? Okey, iddah ada 2. Iddah yang pertama, iddah wafat. Iddah wafat ni adalah iddah kematian suami. Suami bila dia meninggal, walaupun dia tak talakkan isteri dia, namun apa yang berlaku adalah ada iddah dia. Okey. Iddah tu maksudnya ada tempoh yang mana isteri tu kena tunggu untuk dia berkahwin. Kalau dia nak kahwin lah. Ini penjelasan dia. Tujibu ala man mata anha zawjuha. Wajib iddah ni bukannya pilihan iddah ni adalah kewajipan. Satu yang perlu dilalui oleh seorang isteri apabila dia bicarakan atau kematian suami. Jadi iddah wafat ni tujibu wajib ke atas isteri yang mati suaminya. Suami isteri tersebut meninggal, maka dia perlu melalui iddah wafat. Kemudian tengok bahagian kedua pula adalah iddah firak. Jadi tujibu ala man farikuha. Wajib ke atas perempuan atau isteri yang mana diceraikan oleh suami. Farikuha. Dipisahkan atau diceraikan oleh suami. Sama ada fasah ataupun talak. Okey. Sama ada fasah atau talak. Nampak tak ni? Jelas tak? Jelas? Kelas? Jelas Ustaz. Okey. Kenapa dekat sini tak ada, kan kita belajar talak, kemudian fasah, apa lagi satu? Apa lagi satu? Fasah, talak lagi? Oi. Fasah, talak dengan huluk. Huluk. Okey, bagus. Huluk. Okey. Jadi, kenapa huluk tak ada? Sebab huluk tu dia kena talak.
Pasal pun talak juga. Okey, bagus. Soalan saya tadi, apa nama ni, adalah jawapannya sebab khuluk tak ada idah. Ketiga-tiganya bercerai, betul. Pasal pun bercerai, talak pun bercerai, khuluk pun bercerai. Namun talak ataupun perceraian melalui ataupun perceraian melalui dalam bentuk khuluk tidak ada idah. Okey? Ingat dah khuluk tu apa? Khuluk tu mana isteri menebus talak, kan? Talak tu suami yang talakkan dia, tapi isteri tu nak mohon talak, dia nak tebuskan talak. Dia nak tebuskan diri dia, maksudnya. Jadi isteri kena bagi sesuatu kan, khuluk. Jadi apabila berlakunya talak ataupun perceraian dalam bentuk khuluk, maka tidak ada idah. Jelas? Kan? Sebabnya apa tak? Sebabnya? Sekejap. Sebabnya apa? Ada bunyi. Sebabnya apa? Sebab khuluk tu kan satu bentuk perceraian yang mana isteri yang tebus talak. Betul tak? Isteri yang nak dan isteri kena bayar sesuatu. So, bila dia dah tebuskan diri dia, kan? Maksudnya bila dia mohon ataupun dia nakkan talak, kemudian dia bagi sesuatu, jatuhlah khuluk, kan? Jadi apabila dah berlakunya khuluk, kalau indah ada, maka suami dia boleh rujuk balik. Padahal bayaran tu dah diberi ataupun mahar ni telah dipulangkan. Nampak tak itu? Jadi buat apa dia nak? Macam ni nak berlakunya khuluk, macam isteri nak lepaskan diri dia, kan? Kalau iddah ni maksudnya ada tempoh untuk suami balikkan bini dia kepada dia. Faham? Faham? Okay. Jadi khuluk tidak ada iddah. So, apa nama ni? Maka ba'da wati'uha. Kita ni tahu, kena faham. Apakah ini? Ba'da. Selepas wati'uha. Lepas suami ni telah meniduri isterinya. Kerana apa? Kerana kalau perceraian dalam bentuk fasakh atau talak, indah firak ni. Indah perceraian. Sebelum suami meniduri isteri tadi tu, maka tidak ada indah. Contoh, misal kata, Mamat kahwin dengan Siti. Tapi malam tu Mamat tak ada kat rumah. Lepas kahwin ni Mamat lari ke apa ke, maksudnya dia tak dapat sentuh ke isteri dia. Tidak dapat bersama pun pada malam tersebut. Okay? Tidak dapat tiduri isteri. Tidak berlaku jima' tu. Jadi, tiba-tiba esoknya bercerai. Bercerai lah, maksudnya bercerai dari dalam bentuk fasakh ke ataupun bercerai biasa macam talak biasa. Mamat ni dia berceraikan isterinya ke. Kemudian bila dah berlaku perceraian, ada tak indah bagi isteri tadi? Siti ada indah tak? Dua-dua pergi mahkamah kan. Mahkamah dua-dua mengaku okey, kami tak melakukan hubungan suami isteri lagi pun. Tapi suami saya dah talakkan saya. Ada indah tak bagi isteri tu tadi? Ada siapa boleh jawab? Tak ada lah. Tak ada indah Macam kita masuk sikit lah isu-isu yang tengah berlaku kat Malaysia ni, maksudnya apa nama yang hangat itu, apa nama tu, Hafiz Hamidun kan, dia berkahwin dengan seorang janda, janda anak seorang, apa nama dia tu, produk kosmetik punya orang tu lah, yang model kot. Kemudian dia kahwin apa nama ni,
Pisanidon ke bekas isterinya tu yang beritahu yang mana mereka tidak melakukan hubungan suami isteri. So, apabila berlaku macam tu, maka tidak ada iddah. Contohlah, macam tu saya bagi contoh lah. Jelas tak? Ustaz, kalau seorang kata ada lakukan, seorang lagi kata tak sentuh pun. Jadi kita nak percaya mana? Itu masalah dia tu. Berlaku dah jadi macam tu, kes dia dah berubah lah. Tadi saya cerita kalau dua-dua mengaku dan juga dua-dua isytihar tidak berlaku apa-apa kan, maka tidak ada iddah. Tapi seorang kata pernah, seorang kata tak pernah, jadi masalah lah. Jadi kalau begitu punya cerita dia, dia dah tak jadi kes biasa lah. Dia perlu ada yang kata apa, siasatan ataupun ada campur tangan pihak mahkamah dalam nak menentukan yang mana satu betul ataupun tidak. Maka dalam kes macam ni kena ikut prosedur undang-undang lah. Adalah prosedur, tapi saya pun tak berapa tahu sangat. Tapi dia tak berat sangat lah. Dia tak adalah sampai kena sumpah ke apa ke Sebab kesan dia tidak kata apa, kesannya tidaklah sampai kena sumpah macam sumpah laknat ke apa ke, tak ada lah. Cumanya biasanya berlaku macam ni sebab apa? Sebab isteri tu biasanya yang mengaku tidak ada apa-apa hubungan tu biasanya siapa ni? Boleh mute ke tak? Biasanya berlaku macam ni, isteri yang akan mengaku tidak berlaku apa-apa, suami dia tak sentuh dia pun. Dia biasanya tidak itu. Kerana apa? Mungkin kerana isterinya nak lepaskan diri bahawa perceraian dah berlaku, dan kalau dia kata suami dia tak sentuh dia, maka tak ada iddah lah. So dia bolehlah kahwin dengan suami lain kan. Maksudnya suami dia bolehlah kahwin cepat kan, tak ada iddah kan. Ataupun kalau berlaku isterinya isterinya kata berlaku persetubuhan tu tapi suami tu kata tak berlaku, suami nafikan, mungkin kerana sebab mungkin suaminya nak lepaskan diri ke apa tu. Tu kita kena serahkan kepada pihak mahkamah. Jadi kes macam ni biasanya akan berlaku berlaku pergaduhan dan sebagainya lah. Jadi isu macam ni dia masalah yang agak pening lah. Jadi dia terpulang pada kebijaksanaan hakim untuk menentukan. Ada prosedur dia lah, ada proses. Okay? Jelas? Okay, kita tak perlu masuk dalam sangat apa itu. Kita tengok je ni. Jadi iddah wafat ada 3 keadaan. Okay? Yang belah kanan ni ahwalul mar'ah. Belah kiri ni iddah dia, tempoh dia berapa lama. Okay? Jadi ahwal mar'ah, keadaan isteri tersebut. Jadi jika berlakunya perceraian dengan sebab kematian, seperti suami yang meninggal, maka iddahnya mengikut keadaan isteri. Yang pertama kita tengok situasi pertama, hamil. Okay? Jika isterinya hamil, contohnya isterinya mengandung, suami meninggal. Okay? Suaminya meninggal dalam keadaan dalam masa isteri mengandung. Maka iddahnya berapa lama? Iddahnya adalah biwad'il hamil, sehingga isteri bersalin. Okay? Dia hamil, bila bersalin je keluarnya baby tu, maka habislah iddahnya. Tak kira lah suaminya meninggal, contohnya dia mengandung lama dah 9 bulan kan. Esoknya nak bersalin, hari ni suami dia meninggal, esoknya bersalin,
Lepas bersalin tu iddahnya habis lah. Walaupun satu hari, walaupun beberapa jam je. Okey. Sampailah dia besar. Kedua, situasi kedua, tidak hamil. Biasa je. Mati suami, isteri tak hamil. Berapa lama iddahnya? Iddah wafat ni, iddah kematian suami lah 4 bulan. Arba'a ashhur wa asyara ayam. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau tak biasalah ni kes biasalah. Okey. Kemudian yang ketiga, ghairu madkhul biha. Okey. Ghairu madkhul biha. Tidak orang kata apa? Tidak disetubui lagi. Okey, dengar ni, dengar. Ada dua kita belajar talak. Ada dua kenyataan yang biasanya macam keliru hampir sama. Tadi kita cakap apakah iddah bagi isteri yang tidak pernah disentuh suami kan? Maka tak ada iddah lah, tak ada dalam dua-dua ni tu, dia tak masuk sebab dia tak ada iddah. Tiba kat bawah ni, iddah bagi orang meninggal tapi tidak disentuh. Bukan tidak disentuh, tidak digauli. Okey, tidak digaul, ghairu madkhul biha. Apa beza dia? Okay. Yang pertama tadi, yang kita tadi, yang tak ada iddah tu, yang saya cerita situasi dia tak disentuh pun tiba dah cerai kan. Itu tak disentuh. Tapi ghairu madkhul biha ni maksudnya dia dah kahwin dan dia dah bersama, kemudian isteri datang haid, kemudian bila datang haid tu kan ada tempoh suci betul. Lepas datang haid ke suci. Tapi dalam masa suci tu suami dia tak tidur dengan dia lagi. Tak berlaku jimat pun. Tak berlaku jimat. Dia berlaku jimat tapi ni dalam tempoh suci lah. Faham? Dia lepas beberapa tempoh haid datang, haid pergi, suci, dia bersama apa semua. Dalam haid yang terakhir, suci, suami dia pun tak pernah jimat lagi kan? Kemudian suami dia pun meninggal. Maka dia tetap ada iddah. Iddah dia sama macam yang belum hamil. Jelas tak ni? Jelas? Jelas. Kita tengok pula pada iddatul firaq. Iddah bercerai. Biasa. Ini mati. Ini bercerai hidup kan? Dia panggil kan? Dia istilah dia. Cerai hidup, cerai mati kan? Keadaan isteri iddah dia tempoh. Jadi kiranya dia bercerai, isterinya situasi pertama ketika datang haid. Okey? Ini biasalah suami dia duduk di cerai. Suami dia talak dia dalam keadaan isteri dia haid. Okey? Walaupun haid ni kita dah bincang dalam tajuk talak kan. Apabila suami mentalakkan isteri dalam keadaan isteri haid, maka hukumnya haram betul. Haram tak boleh buat lah. Tapi jika jatuh juga talak, saya dah pernah cerita, tetap talak itu jatuh, tetap sah talak ni. Okay? Walaupun haram, walaupun dia talak jatuh tapi berdosa lah suami. Okay. Berapakah tempoh dia? Indahnya adalah selama salasa athar, 3 kali suci. 3 kali suci. Yang mana isterinya haid, ditalakkan. Okey, iddah berapa lama? Okay. Iddah dia bermula daripada suci pertama datang haid. Suci kedua datang haid lagi. Okey, suci ketiga baru habis iddahnya. Okey, maksudnya 3 kali suci. Antara 3 kali suci ni ada 4 kali haid lah, betul tak? Okey,
Jelas? Lama tu kan? Lama. Okey. So dalam tempoh tersebut, dalam tempoh tersebut, iddah, okey, apa nama ni? Iddah tersebut, isteri tersebut tidak boleh berkahwin lah. Okey. Kena bezakan iddah dan juga apa nama tu, tempoh rujuk. Iddah ni bukannya maksudnya sepanjang 3 kali suci ni suami dia boleh rujuk dia, tak. Rujuk tempoh lain. Iddah ni tempoh lain. Iddah ni tempoh untuk isteri. Rujuk tu tempoh untuk suami boleh rujuk dia balik. Okey, jelas? Jelas. Okay. Yang kedua, Al-Aisyah. Aisyah. Tanya maksudnya telah putus haid. Dan istilah saintifik, berapa petang dia panggil menopause. Menopause. Pernah dengar menopause? Biasanya menopause ini berlaku pada perempuan yang putus haid dalam usia biasanya 40 ke 50 tahun lah. Okey? So dalam tempoh menopause ini, wanita itu akan berhenti menghasilkan benih. Kan? Bila benih dah tak hasil, maka haid ni tak ada lah. Okey? Maka inilah tempoh menopause. Maka apabila berlaku talak itu dalam tempoh menopause itu, tempohnya adalah salasah ashhar, 3 bulan. Okey? 3 bulan. Situasi keempat, hamil. Isterinya hamil. Namun apa nama ni, perceraian berlaku. Halnya samalah macam hamil ini je. Biwada'in hamil. Tak kira lah suami tu hidup ke mati ke. Apabila isteri tersebut bersalin, telah keluar baby, maka habislah iddahnya. Kalau dia nak kahwin, boleh kahwin tu. Kalau boleh kahwin esok lepas bersalin, boleh kahwin. Tapi tak tahulah kot, ada kot kes macam tu kan. Tapi bukan maksudnya tak boleh, bukan maksudnya tak elok. Kadang-kadang dia berkahwin tu untuk ada seorang lelaki untuk membiayai kehidupan dia. Kan perempuan kan, tak ada kerja. Suami selesaikan dia, tapi suami lagi. Itu beranak, misalnya kan. Jadi adalah lelaki lain ni yang sudi untuk membela nasib si perempuan tadi tu, maka dia pun berkahwin. Berkahwin, dia kata apabila kahwin ni suami tadi tu boleh, lelaki tadi tu boleh menjaga isteri perempuan tadi tu dan anak tadi tu. Okey, jelas tu. Jelas? Baik, tengok situasi keempat. Wairu madkhul biha, belum digauli, belum disimak oleh suami. Wairu madkhul biha, apa wairu madkhul biha. Jadi apabila berlakunya perceraian yang mana suami belum meniduri isteri tersebut, maka iddahnya berapa lama? Tidak ada iddah. Tiada iddah baginya. Jelas? Jelas? Jelas. Ustaz, saya nak tanya. Ya. Kan untuk yang hamil kan sehingga bersalin kan. Tapi kalau kes gugur tu dah dikira habis ke apa? Dia bukan bersalin ni, dia gugur lah. Dia gugur.
Okay. Jadi dikira kena tunggu 9 bulan juga ke ataupun dah habis tu dah habis? Bila gugur maka bayi tersebut tak hidup lah namun apabila gugur dia dah tak hamil lagi lah. Okay. Untuk jawapan tu pun saya tak berapa pasti. Jadi saya nanti saya akan rujuk kitab saya tengok ni. Nanti saya bagi jawapan Boleh? Boleh tak? Boleh tak? Kalau ada jawapannya di apa nama ni? Kita tengok kat sini. Ada dalam dekat laman web ni. Saya share sekali lah Sekejap. Kalau ada apa-apa biasanya saya akan cuba rujuk kepada apa nama ni dekat laman web ni. Nampak tak saya share ni? Ini adalah tempat yang paling sahih sekali tempat yang paling orang kata rujukan yang betul lah Kalau kamu tengok kena hati-hati sikit. Kadang persoalan-persoalan agama ni kita bukan tak boleh rujuk kat Google ni. Cumanya kita takut sumber-sumber dan juga orang yang menulis maklumat tersebut adalah orang yang tidak boleh dipercayai. Kadang-kadang dia bagi ayat Quran tapi kaedah dia gini tak betul. Jadi tu kena hati-hati. Tapi laman web rasmi Kedah UPI Wilayah Persekutuan ni adalah bagus banyak maklumat dalam ni yang biasanya dia menjawab banyak persoalan-persoalan oleh masyarakat Jadi kat sini saya start tadi tengok tempoh indah bagi keguguran Okey. Dia tanya. Dia baru mati suami. Hamil 4 bulan. Lepas tu gugur. Berapa lama tempoh Okay, ni Tuan Mufti telah menjawab. Okey, ni biasa dia akan cerita sikit latar belakang persoalan ni semua, indah apa semua. Okey. Jadi dari kat sini para ulama yang mengatakan indah bagi hamil adalah melahirkan anak. Okey dah habis. Kita dah tahu kan. Tapi dia tulis kat sini ulama berbeza pandangan mengenai iddah yang wanita keguguran mengikut fasa perkembangan janin. Okey. Jadi kat sini kita tahu ada beberapa pandangan lah. Okey. Ada beberapa pandangan ulama. So macam mana nak tengok banyak ni. Kita akan kesimpulan dia. Okey. Setelah meneliti pada bahasan atas, jadi bahasan ni agak panjang. Jadi kita tengok kesimpulan saja. Apa kesimpulan dia? Okey. Iddah bagi mengandung dan keguguran berakhir apabila gugur kandungan dalam bentuk mudghah. Maksudnya dia dah jadi segumpal daging iaitu selepas 80 hari. Dari waktu tempoh berlakunya pertubuhan sehingga tempohnya keguguran dengan syarat hal tersebut sudah disahkan oleh pakar perubatan. Bahawa ia adalah kandungan zina. Ataupun janin yang keluar dalam bentuk segumpal darah iaitu kurang 80 hari dari waktu berlakunya pertubuhan hingga sempurna keguguran, maka hasil sebagai darah dan tidak dianggap sebagai kandungan sebenar, maka ia tidak menggugurkan iddah. Okey. So apa jawapan dia Okay. Bila berlakunya keguguran, jadi hukum tu dia akan melihat kepada kandungan tersebut. Okay. Kandungan tersebut macam mana? Dia ada dua keadaan. Keadaan pertama, kandungan tersebut sampai 80 hari. Apa maksudnya 80 hari ni? 80 hari ni maksudnya kandungan baby tersebut dah sampai ke tahap dia dah jadi segumpal daging. Biasanya 80 hari ni dia dah jadi ada daging, maksudnya dia dah jadi segumpal daging, dah jadi manusia lah. So dia dah dikira sebagai kandungan dia dah dikira sebagai mengandung. Tapi bulan pertama pun mengandung tak, tapi dikira
maksudnya apabila dia dah jadi segumpal daging dan disahkan oleh doktor kan, pakar perubatan, maka idahnya akan mengikut kepada hamil. Faham? Itu yang pertama. Adapun keadaan kedua, kandungan tersebut ataupun kita panggil sebagai janin yang gugur tu, yang keluar tu, dia tak sampai bentuk daging tu. Dia cuma dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Okey? Dia tak sampai pun bentuk dia nak jadi manusia. Nak cukup sifat menjadi seketul janin kan. Kamu pernah tengok kan bentuk janin macam ni, dia ada kepala, dia ada body. Biasanya dia akan, kalau dia tak berapa cukup sifat pun, dia dah ada tangan kan. Dia ada kepala dan sebagainya. Maka janin yang keluar sebelum 80 hari ni, kalau dia dalam bentuk segumpal darah, maka dia tidak dikira sebagai kandungan yang mana edah hamil. Dia faham? Maka dia tak sama macam hamil. Dia dikira sebagai edah macam perempuan biasa. Maksudnya 3 kali suci. Salah sah ashur. Okey? Jelas. Ataupun kalau suami dia hidup 3 kali suci lah. Kalau suami dia mati 4 bulan 10 hari. Okey? So jelas tak itu? Dia ikut kandungan tu lah. Ya, dia ikut keadaan kandungan tersebut. Kalau nak kandungan tu dia kena tengok pakar perubatan lah. Okay, doktor kena sahkan berapa janin ni berapa lama tempoh ni macam tu. Okey? Boleh? Boleh faham? Boleh. Tengok sikit lagi dah pukul 2 dah kan. So habis dah. Kita tinggal ni ada hadis, satu potong hadis. Al-mutal aku tu qabla dukhul dia. Yakni mar'ah. Orang yang ditalak sebelum disubuhi. Yakni seorang wanita yang diceraikan suaminya dengan fasa atau talak sebelum disetubuhi. La yajibu alaiha. Tidak wajib ke atasnya untuk tidak berdasarkan dalil ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamutuhunna fama lakum alaihinna min iddah. Ayat Quran ini menjelaskan bahawa tak ada iddah bagi orang yang ditalakkan sebelum disentuh. Okey? Okey, ada soalan? Soalan tak? Tak ada. Okay. InsyaAllah nanti saya buat server tu dalam Discord. Kita cuba-cuba dulu. Dan saya kalau boleh semua cuba install apps tu. Okay? Apps tu dia tak semestinya guna komputer, guna handphone. Kalau guna komputer atau laptop pun boleh. Okay. Ada masalah? Assalamualaikum. Ustaz, apa nama apps tu? Apps tu Discord. 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 Discord ni budak-budak zaman sekarang ni, saya tengok anak-anak saudara saya biasa lah. Discord ni biasanya diguna untuk main game kan. Biasanya dia nak chat dalam game tu, dia gunakan Discord. Dia nak berkomunikasi antara pemain player-player, dia guna Discord ni lah. Tapi Discord ni bukan untuk tu sebenarnya, Discord ni untuk berhubungan. Okay, so saya rasa tu sajalah setakat ni. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam ta'ala boleh tu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Bang.
Bang tidur ya bang? Bang? Tidur bang.